Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Kamu semua apa khabar? Okey murid sekalian, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mari bersama kita sama-sama bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar semua, sihat Okey, alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar sirah. Tajuk tentang sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena belajar tentang sebelum kelahiran Nabi ni? Supaya kita tahu bahawa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak muliakan Nabi sehingga kan berlakunya beberapa peristiwa supaya kita tahu. Okey, kelas. Okey, jom sama-sama, saya nak semua sekali buka buku masing-masing. Kita tengok buku latihan kamu, muka surat 25. Okey. Sebelum kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom sama-sama kita bacakan. Sebelum kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bila dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita pun dikenakan untuk berselawat sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom sama-sama kita bacakan dua peristiwa penting yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kita bacakan dua peristiwa penting yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua peristiwa yang kita kena ingat. Yang pertama apa dia? Cuba kamu tengok buku masing-masing. Tengok. Yang pertama ialah peristiwa tentera bergajah. Tentera bergajah datang menyerang Kaabah ataupun menyerang Mekah pada tahun kelahiran Nabi. Waktu tu Nabi Muhammad belum lahir lagi. Sebelum Nabi Muhammad lahir, berlakunya peristiwa tentera bergajah datang. Okey, itu dia. Kemudian antara yang berlaku sebelum Nabi Muhammad lahir ialah kewafatan bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya Nabi Muhammad lahir dalam ketiadaan bapa yang sudah meninggal, sudah wafat. Okey, jom kita baca. Nombor 1. Peristiwa tentera bergajah. Tentera bergajah ni. Besar gajah ni. Kamu pernah tengok gajah depan mata kamu? Pergi zoo kan, kamu tengok besar macam tu. Macam mana dia boleh berperang menyerang Kaabah dengan membawa gajah? Jom kita bacakan. Abrahah Raja Yaman berasa cemburu kerana gereja yang sangat indah dibina olehnya tidak dikunjungi ramai orang. Abrahah ni dia Raja Yaman. Kemudian dia rasa cemburu sebab mereka ni ada buat juga gereja macam Kaabah. Tetapi gereja yang diorang buat ni tidak dikunjungi orang. Kisahnya macam mana? Waktu bila melihat Kaabah ni, Mekah ni menjadi pusat ramai orang berkumpul. Kan adanya berlakunya perniagaan, berniaga di Kaabah di Mekah, kemudian pusat ibadah adanya Kaabah kan. Kemudian apa yang berlaku bila mana tengok ramai orang kunjungi dekat Mekah, jadi Yaman, negara Yaman ni mereka cemburu. Tak boleh jadi ni ramai pergi negara orang ni, mesti negara nanti kaya. Jadi diorang pun di Yaman pun nak buat juga. Dia nak buat juga supaya orang semua datang dekat negara diorang. Kan macam tu. Macam kamu lah, kamu duduk Bukit Orakan. Kan kamu tengok ramai ni yang datang dekat Pekan Gemencih tu. Ada pasar kan. Mesti best ni. Jadi apa kata kita cadang, kita buat pasar mall dekat Bukit Orakan. Ramai datang. Macam itulah kiranya kan.
Okey, jadi buat macam tu. Itu contoh. Adapun dekat Mekah sana, Raja Yaman ni dia cemburu tengok ramainya datang dekat Mekah ni. Jadi dia pun bina satu gereja yang menyerupai Kaabah. Mereka bina satu gereja yang serupa dengan Kaabah supaya orang datang. Pada pertama kali dua sehari dua tu ramai datang. Ramai datang ke Yaman sana. Bila datang tetapi ada yang mencuri. Dia datang ke Yaman sana, dia curi harta-harta yang ada dekat gereja dia orang. Jadi itu yang marah. Ada yang marah. Jadi bila Raja Abrahah ni marah, dia pun tak puas hati, dia pun nak bunuh pula, dia pun nak runtuhkan Kaabah. Jadi berlakunya peperangan ni lah, nak perang ni. Okay, jadi sambung yang kedua. Maka Abrahah memimpin tentera bergajah dari Yaman ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Mereka nak datang Mekah ni untuk meruntuhkan Kaabah sahaja. Faham? Okey. Kemudian dalam perjalanan Allah mengutuskan segerombolan ababil, burung membawa batu berapi dan melontarkannya ke arah tentera tersebut sehingga mereka musnah. Dalam perjalanan ketika mana mereka berjalan, tentera bergajah ni berjalan dan nak sampai ke Kaabah, kan? Dah sampai ke Kaabah. Sebelum dia sampai Kaabah tu, saya ada baca dan saya ada dengar daripada ustaz menceritakan sebelum sampai ke Kaabah nak runtuh ni, dia orang berhenti rehat dulu. Jadi kemudian dia orang berunding dengan pemimpin Mekah ni. Mereka berunding, aku nak datang nak musnahkan Kaabah. Kemudian yang berunding tu, yang menjadi ketua ni, datuk kepada Nabi Muhammad. Siapa dia? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni yang berunding dengan tentera Abrahah ni. Mereka bincang, dia kata, Abrahah ni kata aku nak musnahkan Kaabah. Jadi Abdul Muttalib ni dia kata apa? Okey, dipersilakan, itu urusan kau dengan Allah. Sebab yang menjaga Kaabah ini adalah Allah. Kan? Jadi mereka pun semua orang Mekah yang berada di sekitar Kaabah ni menyuruh masuk rumah masing-masing, tak nak terlibat, kan, dan sambil berdoa lah supaya Allah yang menyelamatkan Kaabah ini. Jadi maka tentera bergajah pun dah bersedia ni. Dah bersedia ratusan gajah ni. Saya tak tahu berapa ekor gajah. Jadi mereka dah bersedia ni. Dah bersedia nak datang ke Kaabah, nak hancurkan Kaabah. Allah utuskan burung ababil. Kalau kamu pernah dengar lagu Raihan, zaman kamu mungkin tak dengar lagi, tapi mak ayah kamu mungkin dengar. Ababil macam mana lagu dia? Saya pernah lupa. Lagu apa? Lagu Raihan, kamu buka YouTube, Raihan, tulis Raihan Ababil. Ada lagunya. Okey, sambung. Ini merupakan kisah. Jadi Allah utuskan burung ababil membawa batu daripada neraka ni, lempar kepada tentera bergajah ni. Jadi musnahlah tentera bergajah. Tak dapat hancurkan Kaabah. Okey, itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, apa yang berlaku sebelum Nabi Muhammad lahir ni, ialah kewafatan bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, berlakunya wafatnya bapa Nabi, kan? Nak katakan apa? Nabi Muhammad ini merupakan anak yatim. Anak yatim, kan? Kamu semua alhamdulillah ada yang masih ada mak dan ayah, kan? Kalau yang mak ayahnya sudah tiada, kita sama-sama banyakkan berdoa supaya mak ayah yang tiada tu dirahmati Allah. Okey. Ini merupakan kisah Nabi. Nabi Muhammad lahir, ayahnya dah tak ada. Sedih tak sedih? Itu Allah daripada Nabi Muhammad daripada kecil lagi sudah diuji dengan bapanya tiada. Okey, jom kita baca. Siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Okey, jom baca. Abdullah seorang usahawan. Bapa Nabi ni seorang businessman, usahawan. Dan tengok buku, dan beliau selalu pergi ke Syam untuk berniaga.
berniaga. Jadi orang Arab terdahulu mereka ni suka berniaga. Mereka suka berniaga di luar lah, pergi berdagang kat tempat luar kan. Okey. Jadi Syam, berniaga di Syam. Okey, selalu pergi ke Syam untuk berniaga. Syam ni kalau yang sekarang ni dikenali sebagai Syria. Okey, nanti kan saya akan tunjuk peta di bawah. Tak apa, kita baca dulu. Yang kedua, dalam perjalanan pulang, beliau jatuh sakit, lalu meninggal. Dan dikebumikan di Yathrib. Yathrib ni pula di mana? Kamu kena tulis Syam ni, Syam di Syria. Dan dikebumikan di Yathrib. Yathrib ni di Madinah. Dulu dikenali sebagai Yathrib, sekarang ni dikenali sebagai Madinah. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebagai anak yatim kerana bapa baginda meninggal dunia ketika baginda dalam kandungan Aminah. Jadi kita kena tahu bapa Nabi ni merupakan seorang usahawan, businessman yang berniaga lah. Dan beliau selalu pergi ke Syam. Syam ni di Syria, pergi Syam jauh tu. Kemudian meninggal dan dikebumikan di Yathrib. Okey. Jom tengok peta bawah ni. Okey, boleh murid? Ini bahan bacaan untuk kamu, okey? Okey. Kemudian kamu tengok saya tunjukkan peta di bawah. Ini merupakan peta dunia. Kamu kena tengok. Kita ni duduk dekat mana? Malaysia. Mana Malaysia? Ni. Ni Malaysia kan? Ni Malaysia. Ni Malaysia. Nampak tak tengah ni? Malaysia. Kan? Okey, saya zoom out. Tengok Malaysia. Kemudian kita nak belajar tentang sejarah di Mekah sini, di Saudi ni. Nampak ni? Tengah warna kuning ni. Saudi. Okey, nanti kan kita zoom lagi. Zoom out balik. Okey, jom kita pergi kepada peta Malaysia. Okey, ni Malaysia, kita Malaysia kan. Kita Malaysia. Kamu sekarang kat mana? Dekat Sarawak ke kamu? Kamu sekarang dekat mana? Sabah, Johor. Kamu sekarang dekat sini, Negeri Sembilan kan? Okey. Ni negeri kita, negara apa? Malaysia, negara Malaysia. Okey. Hari ni kita nak belajar tentang tengok sikit peta Arab. Ini yang saya ceritakan tadi. Okey, saya zoom peta dekat belah Arab sana. Okey, saya zoom. Okey, tengok nampak tak? Okey. Kita belajar tentang yang di mana? Di Mekah. Ni Mekah. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Nabi Muhammad lahir di Mekah dan Nabi Muhammad meninggal di Madinah. Mekah ni adanya apa? Kaabah. Adanya Kaabah. Madinah ni pula adanya Masjid Nabawi. Mungkin mak ayah kamu boleh bantu untuk tunjukkan gambar. Atau mak ayah kamu pun, nenek kamu pun mungkin ada yang dah pergi menunaikan umrah dan haji kan. Jadi mereka boleh ceritakan. Okey, jom kita tengok. Ini petanya. Okey, jadi tadi saya ceritakan tentang apa? Berlakunya peristiwa tentera bergajah. Daripada mana? Cuba teka daripada mana? Daripada Yaman. Jom kita cari. Mana Yaman? Yaman berada di bawah sekali sini. Ini Yaman. Okey. Nampak tak jauh daripada Yaman. Jadi ramai yang berkumpul dekat Mekah. Jadi kerajaan Yaman dia cemburu. Maka dia pun nak serang untuk hancurkan Kaabah. Kan? Jadi Allah datangkan burung ababil untuk musnahkan tentera bergajah daripada Yaman. Okey, ini tentera daripada Yaman lah ni. Kemudian kamu tengok pula. Okey, ini dia. Okey, jadi ini Yaman, tentera bergajah tadi. Kemudian kita tengok tempat dekat mana bapa Nabi berniaga. Dan Nabi pun dalam sirah Nabi, waktu umur Nabi belasan tahun, Nabi ikut pakciknya untuk pergi berniaga di Syam juga. Syam di mana? Saya dah sebut tadi. Syam di Syria, di sini.
Sonok tak berjalan, kan? Ini merupakan apa kata, rutin peniaga, usahawan peniaga, kan? Jadi Allah pun suruh kita semua ni untuk apa? Untuk merantau. Kamu pun nanti dah besar, kamu akan merantau pergi tempat lain untuk belajar tentang sirah, peradaban, tentang belajar sejarah luar sana, kan? Mungkin kamu pergi ke mana, tak kisah, Kelantan ke Kedah ke, kamu belajar tentang sejarah-sejarah, kan? Okey, ini kita sambung balik Syria. Nampak ni jauh daripada Mekah ke Syria ni. Masya Allah, bestnya kan berjalan dengan menaiki kuda, ada yang menaiki unta. Seronok tak jalan jauh, kan? Sebab tu antara apa nak kata kuat tak kuat orang terdahulu ni sebab mereka ni rajin berjalan. Kamu semua pun sama, kena rajin berjalan. Tengok ni, tapi berjalan dekat tempat yang baik lah. Kita berjalan bertujuan untuk belajar, berjalan untuk tujuan mencari ilmu, untuk benda yang baik, tak apa. Jangan berjalan nak jumpa makwa, tak boleh. Okey? Tengok ni. Mekah ke Syria jauh ni, kan? Dekat mana tempat bapa Nabi meninggal, wafat? Di Madinah ataupun di Yasrib. Ni di sini. Yasrib Madinah ni. Okey, faham? Ini adalah peta yang saya tunjukkan lah, yang sempat ditunjukkan. Okey murid, sampai di sini saja kita punya perkongsian. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada apa-apa persoalan, boleh teruskan bertanya. Okey. Allah alam. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.